Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 3 seluruh Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar tentang tajuk yang pertama, iaitu dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, iaitu dalam bidang yang pertama, sejarah dan apresiasi seni visual. So, dalam buku teks boleh rujuk dalam muka surat pertama itu, ya, ada gambar seorang, ini pahlawan Melayu kah? Ini seorang wanita Melayu terakhir, dan juga ini pakaian suku kaum apa itu, ya. Yang bagian bawah boleh nampak cursor juga, suku kaum. Okey. Jadi pelajar boleh bacalah apakah yang ingin disampaikan pada hari ini, ya. So, kita tengok muka surat seterusnya, ya. Sebelum kita belajar lagi lebih dalam, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini dulu. Ada besarkan, mungkin ada muka saya di bahagian sana besar sangat. Okey, selepas mempelajari tajuk ini, murid boleh menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri, jenis-jenisnya, ya. Memperihalkan pengkaji pakaian tradisional dan perhiasan diri, membanding beza jenis pakaian tradisional dan motif pada perhiasan diri, menjana hasil persembahan portfolio pakaian tradisional dan perhiasan diri, mempamer karya dan menjelaskan pengalaman sendiri dengan menumpukan pada aspek media dan teknik berpandukan bahasa seni visual. Okey. So, boleh anda boleh baca sana, ya. So, kita pergi kepada, kalau kita tengok di sini, okey, yang itu baca sendirilah. Yang atas tu kan ada je, semua orang ada buku tekan. Okey, salah satunya dia bagi tunjuk sini pending. Apa itu pending? Pending, bukan pending ke pending. Okey, ini adalah pakaian wanita. Okey, pakaian wanita ada banyak, pakaian lelaki juga ada banyak. Ini mengikut suku kaum. Kalau kita tengok di sini adalah suku kaum India. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Okey, ini dia pakai apa? Di lengan, di tangan, di telinga, semua itu adalah pakaian. Termasuklah pakaian di atas kepalanya pakai apa, di tangan, di pinggang, di kaki. Okey, kita akan belajar pada hari ini. Okey. So, definisi pakaian dulu. Sebelum apa-apa kita pergi masuk kepada definisi pakaian. Okey, boleh baca sana. Istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Maksud dia, pakaian daripada aspek tersiratnya mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adab istiadat. Cikgu ni mengajar membaca saja. Saya pun boleh baca, ada buku tekan. Okey, pakaian ialah untuk melindungi diri. Okey, melindungi diri daripada mata orang. Yang pertama fungsi dia. Yang kedua, melindungi diri daripada haiwan, binatang dan sebagainya. Okey, melindungi diri daripada cuaca, ya. Jadi sebab itu mengikut budaya dunia ini, kita berada ataupun kita tinggal di tempat yang berbeza. Jadi pakaian pun berbeza. Okey, pakaian asasnya sudah berbeza. Maka jadi mengikut kebudayaan dia akan ditambah dengan aksesori-aksesori. Okey. So, kalau orang di tempat sejuk, ya, orang di tempat sejuk, jadi pakaiannya tentulah pakai guna kulit tebal dan sebagainya. Pakaian di cuaca yang panas, kita boleh bayangkan bagaimana orang-orang Afrika dengan kebudayaannya, pakaian gunakan kulit-kulit nipis, kulit kayu dan sebagainya. Itu adalah kebudayaan. Okey, bermula daripada corak kehidupan kepada kebudayaan. Okey. Tetapi dalam tajuk tingkatan 3 ni, kita hanya menumpukan kepada pakaian tradisional Malaysia, ya, yang mempunyai pelbagai kaum, ya. Di Malaysia kita ada cuaca khatulistiwa, panas dan hujan sepanjang tahun. Jadi pakaian-pakaiannya, okey, begitulah dia, yang seperti kita faham. Okey. So, ini adalah yang pertama kita belajar, ialah pakaian. Okey, pakaian tradisional Melayu laki, ya. Melayu laki dulu, Mungkin ada kepala saya sana yang tak nampak sebelah sana tu, ada bawah tu. Saya akad. Okey, ada lagi baju sikap, Okey, so saya kecilkan lagi, mungkin tak nampak sebelah sana. Tak, saya besarkan lagi. Okey. So, penerangannya ialah
Ini adalah contohnya. Yang atas tu kamu boleh baca sendiri. Okey. Okey, apa yang perlu ada pada pakaian Melayu, ini adalah baju sikap. Baju sikap, ya. Tengok kursor saya, anak panah. Ini baju sikap. Apa beza dengan baju Melayu cekak musang? Okey, apa beza dengan baju Melayu Teluk Belanga? Okey. So, baju sikap ni dia ada baju di luar, jaket. Okey. Ada sebagian orang panggil ni baju layang. Ada sebagian orang panggil jaket, bush jacket dan sebagainya. Dia ada baju di luar, ya. Kemudian daripada atas dulu, daripada atas kita tengok dia ada tengkolok, dia ada keris. Ini adalah aksesori samping, pakaian lengkap dia lah tengkolok, baju lapisan luar, ada samping, dan juga ada orang kata ada tali pinggang besar. Okey. Okey. Baju sikap berleher cekak musang. Di dalamnya cekak musang. Okey, dengan pemakaian satu butang, anak baju di bahagian dalam dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan hadapan. Ini baju sikap nama dia. Sikap. Okey, kemudian baju Melayu cekak musang, dia ada di atas kepala ada tengkolok, leher cekak musang. Ini namanya cekak musang, baju Melayu biasa ni. Baju kalau Sabah dia panggil baju Selangor. Kemudian ini ada keris sebagai aksesori. Tak kisahlah keris panjang, pendek, look 7, look 3, look 14 sekalipun. Okey. Look tu apa? Tak apa. Google. Okey. Dia ada samping juga, samping serong. Okey, samping tengah. Okey, samping serong ni dah panggil samping serong. Baju Melayu cekak musang dengan pemakaian 5 butang sejajar, pemakaian samping diikat di tepi dengan keris hiasan disisip di hadapan, ya. Samping di sisi dan butangnya ada 5 di sini, ya. Bercapal. Okey. Kenapa dia turun? Okey. Kalau kita tengok baju Melayu Teluk Belanga, ni Teluk Belanga ni biasa ni, kita tengok masa hari raya kena beli, mana satu nak beli. Tapi jarang orang hari raya dia beli yang hujung tu, baju sikap tu. Belum ada pernah lagi. Tadi baru raya ni bolehlah beli, tak lama lagi raya. Okey. Dia bermula dengan songkok, ya, songkok. Dia tak ada destar, tengkolok tak ada. Songkok. Okey, leher Teluk Belanga, tengok bulatan dia tidak ada collar. Kita panggil collar. Kemudian ada samping. Samping dia, potongan samping dia lurus, bukan serong, ya. Tapi kalau nak serong pun, mana tahu nak fashion baru, boleh. Tapi yang tradisionalnya dia samping lurus. Baju Melayu Teluk Belanga dengan pemakaian satu butang sebagai pelengkap gaya pemakaian kain atau di samping di bahagian luar, turut dikenali sebagai kain dagang. Ini kain dagang dipanggil. Kain songket. Boleh, kain dagang boleh, ya. Ini kain songket, ya. Kalau baju Melayu cekak musang dan juga baju sikap, dia kain songket. Tapi bagi ini baju Melayu Teluk Belanga, kain kain dagang, ya. Apa beza kain dagang dengan songket? Songket benang emas dan perak, kain dagang benang biasa. Okey, bagi pakaian lelaki, aksesori dia ialah aksesori, ya. Kita panggil tambahan, ya. Okey. Pakaian tambahan ialah capal, capal, okey, selipar lah. Tapi ini bukan Jepun punya, ini Melayu punya. Jadi kita panggil capal, biasanya daripada kayu getah dan sebagainya lah. Okey. Kemudian tengkolok. Kadang-kadang kita panggil dia destar, tengkolok, seraung pun boleh juga. Daripada sebilang kain persegi yang dilipat, disusun bentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Dia pelbagai gaya. Zaman sekarang ada pelbagai macam jenis tengkolok, ya. Kemudian keris. Keris, okey. Zaman sekarang kau jangan bawa keris ke ulu ke hilir. Dulu tradisional kena bawa lah. Dia sebagai lambang status. Bukannya sebagai untuk membunuh orang ataupun untuk menikam atau sembelih ayam, bukan. Itu lambang status seseorang, ya. Semakin panjang look, semakin tinggi darjatnya. Okey, ada 7, 8, 9. Dia look dia tu dia nombor ganjil. Okey, ada 3 look, 3 boleh, ada 2 keris pun boleh. Jadi bunga-bunga dia tu okey, motif-motifnya tu melambangkan darjat seseorang. Okey, ini adalah butang baju Melayu, ya. Okey. Butang dipakai untuk mencantumkan bahagian belahan leher baju, okey.
hanya 1 butang digunakan bagi baju sikap. Okey, 5 butang bagi cekak musang. Okey, 5 atau 3 lah. Ini kamu tahulah, memang yang Melayu dan beragama Islam tu memang pakaian Malaysia inilah pakaian rasmi dia. Kemudian kita tengok samping. Di samping itu bukan, ini samping samping ni okey. Kain pelekat lala-lala ni, samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam, ya. Okey, dagang luar macam ini, dagang dalam iaitu baju Melayu di luar dan terjuntailah sampingnya di dalam. Okey. Semutar, tahukah anda semutar? Okey, selain daripada tengkolok, destar dan sebagainya tu, atau crown, mana crown, okey. Kain semutar, ya, ataupun apa yang haji tu, saya pun lupa dah yang haji. Okey, itu bukan. Ini kain semutar. Kain semutar untuk tutup kepala ni, okey. Dia adalah sejenis sebagai ikat kepala lelaki Melayu, khususnya di pantai timur semenanjung Malaysia. Semutar lazimnya daripada kain kasar berbunga atau kain polos motif batik dengan panjang 25 meter, 4.5 inci yang dililit dengan pelbagai cara. Tujuannya untuk melindungi kepala yang pertama, yang ada tujuan lain lagi sebagai senjata juga untuk beraksi dan sebagainya lah. Okey. So, yang lain-lain tu boleh baca sendiri. So, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu pakaian tradisional Melayu. Malaysia. Okey, kita zoom untuk pakaian tradisional Melayu dari atas, ya. Oi, mana dia? Okey, dah hilang lah. Okey, lama ni, hari ni kelas kita lama 2 jam. So, kamu kena tengok sikit-sikit lah. Okey, pakaian tradisional Melayu wanita. Okey, ini cekak musang. Okey, so ini cekak musang. Ini nama pakaian. Okey, saya kecilkan sikit supaya kamu boleh baca tu sana. Baju kurung teluk belanga. Ni dia punya baju kurung. Kenapa dia panggil baju kurung? Tengok, dia ada 2 bahagian baju, iaitu atas dan bawah. Di mana kain yang bahagian atas itu, kalau kita zoom, ya, di atas peha, di atas lutut, atas sikit daripada lutut. Itu baju kurung, panjang. Okey, itu baju kurung dan lehernya kola baju cekak musang, ya. Itu teluk belanga, ya. Kemudian ini baju kurung kedah. Baju kurung kedah, lengan dia pendek, sekerat ini je lah. Okey, di lengan dia tinggi sikit. Dan baju bahagian bawah ni tu betul-betul di peha, bukan dekat lutut, dia tak panjang, dia pendek, singkat. Okey, dan di leher juga teluk belanga lah. Okey, itu beza dia. Kain dia sisir tepi. Sisir dia ada kipas. Okey, ini sisir tengah. Kalau baju kurung kedah dia ada berlipat di hadapan. Dia ni kalau baju kurung dia tepi. Kemudian baju kebaya. Baju kebaya ni berbelah di bahagian hadapan, dikemaskan dengan pemakaian kerongsang ibu. Okey, kalau ikut gambar ini bukan baju kebaya yang tradisional, ya. Ini baju kebaya moden. Kebarong. Baju kebaya moden. Okey, apa beza baju kebaya moden dengan baju kebaya moden? Okey. Apa beza baju kebaya moden dengan baju kebaya tradisional? Baju kebaya sebenarnya dia menggunakan kain yang agak nipis dan kita panggil dia sebagai berlubang, berenda, dan dia adalah lebih pendek daripada ini. Ini dia dah jadi kebarong sebenarnya ni. Sebab dia baju kurung panjang, memang panjang begitu. Baju kebaya dia pendek, singkat je. Bawah sikit daripada pinggang sebenarnya. Potongan dia potongan V, potongan V. Okey. Potongan V di bahagian bawah, Okey. Dan bahagian tangan dia tu juga seperti baju kurung kedah, tapi dia kembang. Okey, macam mana nak tunjuk ada dalam buku teks. Macam mana orang ni buat baju kebaya begini. Kurung kedah, kebaya nyonya. Itu kebaya nyonya. Ini dah kebaya kebarong. Okey.
Kenapa dia ini? Okey. Baju kebaya berbelah di bahagian hadapan. Okey, baju kebaya. Okey, kemudian kita ada baju apa lagi baju ni? Baju kurung cekak musang. Okey. Kalau tadi teluk belanga di atas, ini cekak musang. Ini baju kurung biasalah. Okey. So panjang lebih daripada bahagian di atas lutut sedikit, bahagian bawahnya yang lengan panjang, dan cuma bezanya cuma di bahagian leher. Okey, kemudian baju riau pahang ni dia kembang di bawah. Kalau baju kurung dia lurus ke bawah. Baju riau pahang dia kembang ke bawah. Kembang ke bawah ya. Okey, di bahagian bawah ni kembang. Okey. Bahagian tangan samalah, sama. Dia ada aksesori. Aksesori kita baca kemudian adik kita. Dan sebenarnya ada pelbagai lagi jenis baju yang baju tradisional Melayu yang tidak ada di sini, baju pakaian harian. Yang ini harian jugalah kan. Okey, zaman dahulu. So kita pergi kepada perhiasan diri masyarakat Melayu Oh, perempuan banyak betul perhiasan, biasalah kan perempuan dia kata. Okey, tapi saya bagi yang zoom kecil-kecil kita tengok. Pertama adalah gendik. Semua ini adalah crown dalam pelbagai bentuk crown. Apa perbezaan crown dengan cucuk sanggul? Okey, crown digunakan di bahagian hadapan. Okey, di sama hadapan. Kalau cucuk sanggul dia cucuk di belakang, di sanggul itu. Itu crown dengan sanggul dia berbeza. Ada orang kalau kahwin dia pakai depan belakang, semua dia nak pakai ya. Okey, tak apa. Perhiasan diri masyarakat Melayu untuk perempuan, gendik. Okey, boleh baca ni gendik. Okey. Kemudian sanggul lintang, pending dia tu di pinggang okey, tali pinggang bagi golongan lelaki atau wanita yang di samping di sarung ini. Pending diperbuat daripada tembaga, emas dan sebagainya. Dokoh adalah rantai yang diperbuat daripada, kalau dulu tembaga, emas Okey, kemudian cucuk sanggul single. Okey. Sanggul lintang ni dia banyak, tapi kalau cucuk sanggul dia satu-satu. Okey. Cucuk sanggul. Kemudian kalung papan juga adalah rantai, sejenis rantai. Okey. Kemudian kerongsang, ada kerongsang berantai. Cincin, cincin tahulah, semua orang pun tahu. Gelang kaki bukan gelang kaki India tu yang ada kerincing-kerincing tu Okey, subang, anting-anting kita panggil sini. Anting-anting pun ada. Subang bulat, anting-anting dia ada jambul, ada panjang pula di bawah. Apa beza anting-anting dengan subang? Okey, subang dia sebiji ya, anting-anting dia ada rumbai, dia ada, kita panggil senang jambul lah. Okey, gelang tangan. Gelang ada pelbagai jenis gelang, emas, swasta, tembaga dan sebagainya. Kerongsang ibu dan anak. Okey, ini sebab ada kepala saya bagi sasar di sini. Bagi tepi. Kerongsang ibu dan anak, dia kerongsang ibu dan anak, boleh nampak sini yang kecil ni. Okey, kerongsang ibu dan anak. Okey, kita yang itu perempuan fahamlah, lelaki pun kena faham juga. Dan tali pinggang besi tembaga, besi, silver, perak. Okey, emas pun ada, tali pinggang bagi raja-raja, tali pinggang emas lah. Tapi ini kita tingkatan 3 kita belajar pakaian tradisional golongan marhain. Okey, itu siap untuk pakaian tradisional Melayu lelaki, pakaian tradisional Melayu wanita. So kita seterusnya kita pergi kepada pakaian tradisional Cina dan pakaian tradisional India. Okey.